Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Kita pergi ke hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang kedua. Al-hadithu thani al-harful wahid. Al-harful wahid, satu huruf min kitabillahi bi ashri hasanat. Satu huruf daripada kitab Allah diberikan ganjaran 10 hasanat, 10 kebaikan. Al-huruf kat sini maksudnya adalah alif, ba, ta, itu huruf. Bukan huruf kat sini dalam bahasa Arab. Yang kita tahu bahasa Arab tu dia punya pembahagian perkataan terbahagi kepada 3. Isim, fi'il, huruf. Bukan itu yang dimaksudkan huruf kat sini. Itu adalah pembahagian ataupun pecahan baru. Bahkan ada sebagian para ulama menyebutkan alif itu, alif berapa huruf? Alif berapa huruf? Alif lam mim. Alif lam mim berapa huruf? 3 kan? Sebagian para ulama ada yang pergi lebih jauh sikit. Kita katakan benda itu tak betul. Dia kata alif lam mim, alif itu sendiri ada mengandungi 3 huruf. Macam mana kita nak sebut alif? Alif lam fa. Alif lam fa berapa huruf? 3. Maksudnya alif tu saja 3 huruf. Terdiri daripada 3 pembentukan alif lam fa. Wallahu alam, benda tersebut para sahabat tak faham seperti itu. Tetapi bila disebutkan alif lam mim, alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Bukan maksudnya pembentukan alif itu terdiri daripada 3 huruf. Kita tak faham seperti itu. Baik. Jadi hadis ini berkenaan dengan ganjaran yang begitu besar Allah Ta'ala berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Hadis ini sering kali disebutkan. Nak Ramadan ni banyaklah keluar hadis ni kan. Jadi sebelum Ramadan kita baca dulu hadis yang popular ni. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi wad-Darimi wa qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun gharib wa sahhahu Albani wa qad sa'altu shaykhina qad sa'altu shaykhana Abdullah As-Sa'ad anhu faqala la ba'sa bihi. Baik, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan, sesiapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, daripada kitab Allah, daripada Al-Quran maksudnya, falahu bihi, maka dengan 1 huruf itu hasanah, hasanah kebaikan. Baik, hasanah ini adalah salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta. Dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu an beritahu, kana aktsaru da'watin yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca, iaitu apa dia? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku hasanah di dunia. Hasanah ini kalau terjemahan literalnya adalah kebaikan. Hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat, dan lindungi aku daripada api neraka. Hasanah itu sendiri apa dia? Baik, Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengulas ayat ini, sebenarnya ayat Quran juga yang kita selalu baca. Al-Imam Ibnu Katsir sebutkan, dia kata al-hasanah fid dunya, yang Allah Subhanahu wa taala minta kita minta kebaikan di dunia. Katanya berupa matlub duniawi, suatu benda yang manusia itu minta dekat dunia. Apa contoh kebaikan dunia? Al-Imam Ibnu Katsir sendiri menyebutkan afiah, kesihatan. Lagi apa dia sebut? Dar rahbah, tempat yang baik,
rumah yang baik. Wa zaujah hasanah, isteri yang baik. Kesemua itu adalah hasanah. Kalau hasanah dekat akhirat, apa dia? Kemuncak kepada hasanah dekat akhirat ini adalah seperti mana yang Ibnu Kathir sebutkan, adalah masuk ke dalam syurga. Dan selain daripada kemuncak masuk ke dalam syurga, hasanah dekat akhirat juga berupa apa? Masa orang gerun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibacakan hisabnya satu persatu, dia diberikan ketenangan. Itu juga hasanah. Dia dapat melalui titian sirat dengan lancar dan juga baik tanpa terjatuh. Itu juga hasanah. Dan kita minta hasanah ini, dan baca Quran Allah Ta'ala berikan hasanah. Menariknya muslim-muslimat, cuba muslim-muslimat tengok perkataan tu kan, hasanah. Dia tak ada alif lam. Okay, dalam bahasa Arab, kalau kita sebut al-hasanah, kita minta kebaikan yang khusus. Tetapi bila tidak disebutkan alif lam, dalam bahasa Arab ni kita panggil sebagai nakirah, secara umum saja, maksudnya Allah Ta'ala akan berikan apa sahaja bentuk kebaikan bila orang itu baca Quran. Bukan satu balas satu huruf Allah Ta'ala akan berikan 10 kebaikan. Kebaikan ini termasuklah pahala muslim-muslimat. Itu sebab ada sebahagian salaf, Ad-Diya Al-Maqdisi, diberikan wasiat oleh Ibrahim Al-Maqdisi. Saya dengar kisah ini pertama sekali masa Syekh Mahir Yasin datang ke Malaysia. Salah satu yang berikan prakata terhadap matan ini. Saya dengar kisah itu, Ibrahim Al-Maqdisi berikan wasiat kepada Diya Al-Maqdisi. Dia kata, kalau engkau ada kelapangan, engkau bermusafir, engkau bacalah Quran. Lalu Diya Al-Maqdisi kata, bila aku baca Quran, semakin banyak aku baca Quran, maka sebab dia safar untuk menuntut hadis, menuntut ilmu hadis, kemudian dia tulis hadis, dia samak hadis, dia pergi musafir. Dan dia kata, jarab tu, aku cuba pesanan Ibrahim Al-Maqdisi. Dia pesan apa? Banyak baca Quran. Dia kata, semakin aku banyak baca Quran, semakin banyak pula hadis aku dapat. Semakin banyak hadis aku dapat. Dan menariknya muslim-muslimat, seperti mana yang saya sebutkan, di sini Allah tidak menunjukkan secara khusus, Nabi SAW tidak menunjukkan secara khusus kebaikan apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang baca Quran. Dia sebut begitu je, 10 kebaikan. Bahkan tidak disebutkan pahala, kebaikan. Dan kita tahu bahawa pahala merupakan salah satu kebaikan. Jadi kat sini menunjukkan Al-Quran itu ada keberkatan. Al-Quran ada keberkatan. Berdasarkan hadis ini, hasanah, apa sahaja bentuk kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 10 kebaikan itu, dia punya hasanah itu bi asyri amthaliha, sebandingnya 10. Maksudnya Allah Ta'ala akan mengadakan 10 kebaikan untuk satu huruf. La aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, Nabi kata, alif lam itu satu huruf, tetapi alif harfun, alif satu huruf, maksudnya 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Alif satu huruf bersamaan dengan 10 kebaikan, lam satu huruf bersamaan dengan 10 kebaikan, mim satu huruf bersamaan dengan 10 kebaikan. Jadi banyak kebaikan yang orang boleh perolehi bila dia baca Quran. Jadi kenapa kita tak nak baca Quran? Kita sebut apa tadi? Ta'ahud, meletakkan satu masa kita dalam 24 jam itu yang orang lain tak boleh ganggu. Dia lain ni muslim-muslimat, kita tetapkan masa tu. Maksudnya bila kita kata masa ni untuk aku baca Quran, tak ada orang akan WhatsApp kita. Kalau dia WhatsApp, kita tak balas. Handset kita tak kita baca Quran gitu, tak dipanggil ta'ahud kan. Macam kita apa, dating gitulah, dating dengan apa, dating dengan isteri ke apa. Kan jadi tak seronok kalau tengah dating itu kita pun main handset. Dia tak temu janji lah kan. Bila kita temu janji tu, maksud kita khas ini untuk Quran. Anak-anak pun tak boleh kacau, isteri pun tak boleh kacau, dia dengan Quran. Maka kenapa tidak kita buat seperti itu dengan Al-Quran? Baik, hadis ini memberikan pengajaran kepada kita, galakan untuk baca Quran. Dan betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Ini baca saja tau, baca saja. Tak faham tak faham cerita lain. Dia baca saja.
baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam arti kata yang muslimat, di antara benda yang kita kena titik beratkan adalah kita ini boleh baca Quran dengan lancar. Okay? Kita ini boleh baca Quran dengan lancar. Dia up level, faham, tadabbur, amal. Up lagi kita hafal Quran. Itulah dia punya step by step. Kalaulah kita ada ahli keluarga, kita ada katalah anak-anak ataupun ahli keluarga kita, leburkan sikit duit kita itu supaya kita boleh faham Al-Quran. Kalau pergi mengaji, letakkan kita punya portion rezeki kita itu supaya ada di kalangan ahli keluarga kita yang masih tak boleh baca Quran, baca Quran. Dia kebaikan yang sangat besar. Baca saja ada 10 kebaikan untuk satu huruf. Baik, hadis yang berikutnya. Al-hadithul thalith. Syafa'atul Quran li ashabihi yaumal qiyamah. Syafa'at. Syafa'ah ini daripada perkataan syafa'un. Kan orang sebut syafa'at itu, syafa'at ini. Kadang-kadang masa nak baca Yasin ila hadratin Nabi kan. Ila hadratin Nabi, syafa'at itu, syafa'at ini. Syafa'at itu apa sebenarnya muslim-muslimat? Syafa'at diambil daripada perkataan syafa'. Shin, fa, ain. Shin, fa, ain. Syafa' tu maksud dia. Syafa' itu kalau terjemahan literalnya adalah genap. Genap. Genap lawannya adalah ganjil. Ganjil dalam bahasa Arab kita panggil witir. Witir lawannya syafa'. Witir lawannya syafa'. Syafa' genap. Witir ganjil. Dari sudut istilah yang muslim-muslimat boleh faham, syafa'at ini adalah tawassut lil ghair. Meminta pertolongan orang ataupun meminta pertolongan selain daripada diri kita sendiri, meminta pertolongan yang lain untuk mendapatkan dua perkara. Yang pertama apa dia? Mendapatkan manfaat. Yang kedua, menolak mudarat. Dekat akhirat, kita datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan syafaat. Dalam arti kata lain, kita mengharapkan kita ada orang boleh tolong kita supaya mendapatkan kebaikan, ataupun ada sesuatu yang boleh tolong kita untuk menolak kemudaratan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Quran syafaat kepada sahibnya. Apakah kita sahib Quran? Itu menjadi satu pertanyaan. Banyak disebut ni, sahib. Nabi SAW tak menggunakan perkataan qari. Nabi tak menggunakan pembaca Quran. Tetapi Nabi gunakan perkataan sahib. Hanya yang sahib sahaja yang mendapat syafaat. Dalam bahasa mudah, yang bersahabat dengan Quran. Katalah kita jumpa dekat tepi jalan tu, ada satu orang pacik. Apakah kita boleh sebut ini aku punya sahabat? Tak, kita tak boleh. Walaupun dia Muslim, kita tak. Jadi kita boleh katakan dia merupakan ikhwah saya, dia merupakan saudara saya. Tapi kita tak boleh katakan dia itu kita punya sahib, kita punya sahabat. Sebab kita tidak melazimi dia, kita tak kenal dia. Jadi ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ini berikan adalah kepada sahibul Quran, yang berdampingan dengan Quran. Baik, syafaat ini muslim-muslimat, saya pernah sebut dekat sini dulu, ada 3 syarat syafaat. Syarat yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada orang yang memberikan syafaat. Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada orang yang memberikan syafaat. Syafaat ini ada banyak. Quran, lagi apa? Nabi SAW sendiri. Lagi apa? Orang yang menghafal Quran memberikan syafaat kepada orang tua dia. Itu sebab siapa yang sayang kepada orang tua dia, kan, orang tua dia dah meninggal gitu, dia sedih. Mungkin kebaikan orang tua dia itu kurang berbanding dengan kejahatan yang orang tua dia buat. Dia Muslim, tapi kejahatan orang tua dia itu, dia tahulah kan dia anak, banyak melebihi daripada kebaikan orang tua dia. Salah satu bentuk khidmat yang dia boleh buat kalau dia betul-betul sayang dekat orang tua dia adalah hafal Quran. Sebab orang hafal Quran boleh memberikan syafaat kepada orang tua dia. Nanti kita akan baca. Kan? Kadang orang sayang mak ayah dia berikan macam-macam, berikan makanan. Tapi makanan tu pula memberikan mudarat kepada orang tua dia kan. Makan sedap
Ada orang fikir macam gitu kan. Sayang orang tu bagi makan sedap-sedap. Benda tu tak salah, betul. Tapi kemuncak kepada satu orang anak sayang kepada orang tua dia adalah dia boleh tolong dekat akhirat. Macam mana? Hafal Quran. Satu, syarat syafaat adalah Allah Ta'ala redha kepada orang yang memberi syafaat. Contoh macam orang hafal Quran. Yang kedua, syarat yang kedua adalah Allah Ta'ala redha kepada orang yang diberikan syafaat. Itu sebab Nabi SAW itu manusia yang Allah Ta'ala paling cintai, redha kepada Muhammad SAW. Pun begitu, Nabi minta doa untuk selamatkan orang tua dia. Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala makbulkan? Tidak. Sebab Allah Ta'ala tak redha kepada kesyirikan orang tua Nabi SAW. Ini perbahasan yang panjang kan, pernah ada debat gitu. Tapi ala kulli hal, yang sahihnya adalah orang tua Nabi SAW adalah bukan Muslim. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan izin untuk pemberi syafaat berikan syafaat. Nabi SAW sujud di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berikan syafaat. Disegerakan hisab. Benda tersebut tidak berlaku sampailah Allah Ta'ala izinkan Nabi berikan syafaat. Jadi 3 syarat syafaat. Satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada pemberi syafaat. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada orang yang diberikan syafaat. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan untuk pemberi syafaat berikan syafaat. Tiba masanya Allah Ta'ala kata berikan syafaat, maka ya, orang syurga boleh berikan syafaat kepada orang yang berada dalam neraka. Itu telah pun dibahaskan. Baik. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, saya terskip pula. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Jadi hadis ini ataupun sepanjang hari ini kita galakkan baca Quran je, baca Quran kan. Kita galakkan kepada yang datang ini. Saya lah termasuk yang berbicara ini, dan juga mungkin muslim-muslimat yang mendengar melalui talian online. Kita momokkan dengan baca Quran sampai kita itu timbul nak baca Quran. Nabi perintahkan iqra'ul Quran, bacalah Quran. Iqra'u kat sini maksudnya mulazamah. Itu yang kita panggil sebagai sahib. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana Al-Quran itu akan datang tolong orang yang berteman dengan dia. Syafi'an, memberikan syafaat, li ashabihi, kepada sahibnya. Baik, perkataan sahib itu seperti mana yang saya sebutkan tadi, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan sahibul Quran seperti mana yang Ibnu Hajar Asqalani sebut, sahib maksudnya adalah hafiz, orang yang hafal Quran. Pun begitu, ada sebahagian kata tak, sahib ini walaupun dia tak hafal Quran, tetapi kalau dia mulazamah, maka dia juga, mulazamah ini maksudnya dia selalu ada masa lapang buka Quran, sebelum tidur buka Quran, waktu duha tunggu nak masuk kerja buka Quran, maka dia boleh dipanggil sebagai sahib kerana dia mulazamah. Okay. Satu, sebahagian menyebutkan sahib kat sini adalah orang yang hafal Quran. Pun begitu, ada yang kata tak, wallahu alam, ini lebih rajihnya adalah walaupun dia tak menghafal Quran tapi dia selalu baca Quran, sahib, maka dia juga boleh dapat pahala ini. Kemudian yang keduanya, sahib itu tidak dipanggil sahib melainkan dia kena beramal dengan Quran. Dia hafal Quran macam mana sekalipun, tapi kalau dia punya perangai tak macam perangai Quran, apakah dia sahib? Tak. Baik, ta'liq fil hadis itsbatu lisyafa'ati yaumal qiyamah. Syekh ini sebut, hadis ini menyebutkan ketetapan wujudnya syafaat pada hari kiamat. Ala ikhtilafi asy-syafa'at wa syufa'a. Berbeza-beza pemberi syafaat
berbeza-beza jenis-jenis syafaat. Wasyafa'atu la takunu illa lil muwahhid. Syafaat tidak dapat melainkan orang itu mesti muwahhid. Muwahhid maksudnya apa? Ahli tauhid. Ammal musyrik, adapun orang-orang musyrik, falaysa lahu syafa'ah. Orang yang musyrik tidak akan mendapat syafaat. Walau kana min ahfadhin nasi lil Quran. Katalah dia dulu sebelum dia murtad, dia hafal Quran. Kemudian dia murtad. Apakah dia dipanggil sebagai sahib? Katanya adalah tidak. Walaupun dia itu paling sedap bacaannya, paling kuat ingatannya, tapi kalau dia musyrik, ya kita tak terbayanglah kan orang tu hafal Quran tiba-tiba jadi musyrik. Bacaannya lancar, kemudian pun berlaku juga ada yang murtad, tapi kebiasaannya orang hafal Quran tu dia jagalah dia punya akidah. Lianna amalahu qad habita fid dunya bisababi syirk wa la yuqbala minhu fil akhirati kadzalik. Kerana amalannya kesemua sekali binasa disebabkan kesyirikan dan tidak diterima pada hari akhirat. Iyadzan billahi minasyirki wa ahli. Habis, saya target 10 hadis hari ni. Sempat. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. Ini juga saya telah pun syarahkan masa kitab At-Tibyan, tapi mungkin sebahagiannya tidak ada pada hari saya terang tu, saya terang baliklah. Hadis yang keempat, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wal munafiq. Perumpamaan orang mukmin yang baca Quran dan juga orang munafik. Sekarang kita ini nak kategori mana kan? Dia kategori orang beriman, baca Quran, beriman tak baca Quran. Orang munafik ataupun kafir tak beriman, dia baca Quran. Orang munafik yang tak baca Quran. Yang paling teruk sekali munafik, kafir tak baca Quran lah. Yang paling sengsara jiwanya adalah orang munafik, dia baca Quran. Berlakon ni saya rasa antara pekerjaan yang susah. Berpura-pura baik depan orang, dia jiwa dia tu akan lama kelamaan akan terdedah juga kalau dia berpura-pura. Dia jiwa dia sakit. Nak jiwa dia tu lain, tapi dia kena tunjuk depan orang benda lain yang bertentangan dengan naluri dia. Baik, kita ini kategori yang mana? An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha, ini dia salah baris kau ni, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Baik, ada 4 kategori manusia dengan Quran. Kita ni ada kat mana? Sama-sama lah kita muhasabah kan. Malam tadi ada tak baca Quran? Jumaat, Khamis ada tak baca Quran? Oh, sibuk sikit terlepas. Kita semaklah sama-sama. Nabi SAW sebutkan mathalul mu'min, perumpamaan orang yang baca Quran, orang mukmin yang baca Quran, kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang baca Quran seperti mana buah utrujah. Utrujah ni buah apa entah? Saya cari juga terjemahan buah utrujah ni. Utrujah ni dia bentuk dia kategori buah sitrus. Apa kategori buah sitrus? Limau, lemon, tapi dia bukan masam. Utrujah ni digambarkan buahnya kategori sitrus, manis dan juga berbau harum. Utrujah. Jadi kita panggil buah-buahan sitrus lah, sitrus. Rihuha tayyibun. Baik, kalau muslim-muslimat tengok hadis ini, Nabi akan berikan 2
dua gambaran terhadap tumbuh-tumbuhan. Satu, Nabi sebut tentang dia punya bau, dia punya smell itu. Yang kedua, dia punya rasa. Okay. Nabi sebut sitrus, baunya harum, kemudian rasanya manis. Ibnu Hajar al-Asqalani sebut, kenapa Nabi sebut berkenaan dengan rasa? Kerana orang mukmin ini, dia punya akidah, dia punya iman tak hilang kalau dia tak baca Quran sekalipun. Orang mukmin, kalau dia tak baca Quran sekalipun, jiwa dia itu masih lagi jiwa manis. Maksudnya kita sebutlah jiwa manis. Sedap jiwa dia, walaupun dia tak baca Quran. Itu perumpamaan rasa itu Nabi ibaratkan dengan iman. Sebab iman itu kekal. Rasa itu maksudnya kekal. Dan izzah satu orang mukmin itu Nabi gambarkan seperti dia punya bau. Boleh hilang, boleh ada kembali, bergantung apa yang dia buat. Satu. Yang kedua, Ibnu Hajar Asqalani sebut tentang keajaiban buah sitrus ini, utrujah. Utrujah ini Ibnu Hajar kata banyak dia punya manfaat. Boleh dimakan. Ini dalam Fathul Bari disebutkan, kulitnya boleh dibuat ubat. Bijinya boleh dijadikan minyak dan diambil manfaat. Bahkan yang lebih menariknya, siapa sini pengamal perubatan Islam kan? Apa di antara yang tak disukai oleh jin kat dalam rumah? Bila ada benda-benda yang tajam. Di antaranya adalah buah-buah ni lah, buah-buah lemon, limau. Lalu Ibnu Hajar kata, bila ada buah sitrus, syaitan tak masuk, jin tak masuk. Tanyalah yang beramal ya. Saya tahu juga, saya pernah dengar dan juga Ibnu Hajar sendiri sebut. Dia kata gitulah. Bila baca Quran kat rumah, jin tak masuk. Jadi betul, tepat perumpamaan dengan buah sitrus. Baik. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin, dia tak baca Quran. Kama salit tamrah. Umpama buah tamar. Kurma kering kita panggil kan, kurma kering. Kurma kalau kita hidup ada bau tak? Tak ada kan? Tak ada bau. Tak tahulah kalau ada sahabat kita jual kurma bau kan, bau ya memang kurma tak ada bau lah. Tapi rasanya manis. Itulah perumpamaan orang mukmin yang tak baca Quran. Akidah dia tu ada, kemanisan dia tu adalah, maksudnya dia itu percaya kepada Allah, kesemua itulah dia buat. Tapi dia tak baca Quran, dia punya izzah itu tak ada. Pernah pergi tak dalam Quran ataupun tahfiz ni kan, yang betul-betul terkendali dengan baik. Kita masuk tu kita rasa tenang itu kan. Kita tengok orang baca Quran tu pun rasa ada izzah lah, dia ada kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Dan bila dia keluar, ada sebagian yang keluar daripada mak tahfiz dan sebagainya ni, bila dia tak mengulang, dia punya izzah itu hilang. Perasan izzah dia tu hilang, dia punya kemuliaan tu rasa macam, oh, aku nampak dulu dia ni bila jumpa dengan dia rasa segan kan. Sekarang ni dia pun buat perangai entah apa, kita pun rasa izzah kita dengan dia tu, kita rasa segan, kita rasa hormat tu hilang. Ya. Gitulah perumpamaan yang Nabi SAW sebutkan. Jadi baik, mudah-mudahan kita paling lowest sekali pun tamar lah. Tak dapat oren, dapat kurma. Kita tak nak pergi kepada tumbuhan yang berikutnya. La rihalaha wa ta'muha hulun. Tidak ada bau, tetapi dia punya rasa manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihana. Orang munafik yang baca Quran, dia tak ada iman. Maksudnya rasa dia tu tak ada. Tetapi dia baca Quran. Umpama raihana.
Raihanah ini dia boleh kita sebutkan sebagai basil. Basil bahasa Melayunya apa? Selasih kot Rihuha tayyibun, basil bau dia sedap. Wa ta'muha murrun, dia punya rasa itu pahit kelat. Bau ada, nampak pakai elok, tapi mulut kaki maki. Itulah umpamanya tumbuhan ni lah. Manis, tetapi dalam jiwa itu rosak. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an, dan orang munafik yang tidak baca Quran, kama thalil hanzalah, umpama buah ataupun tumbuhan hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, tak ada bau dan juga rasanya pahit. Dekat kita ni apa yang tak ada bau dan pahit? Apa yang sebanding dengan hanzalah ini? Petai, pahit, bau. Ini tak ada bau langsung. Agak-agaknya apa? Orang yang selalu masuk dapur tahu dah kan. Apa agak-agak yang ada kat dapur rumah kita? Tak ada bau, pahit. Apa dia? Sabun? Bukan. Yang orang makan tu, sayur. Peria. Peria, hamzalah. Tak suka makan peria. Peria pahit kan? Kan ada peria manis. Kalau saya makan peria ni manis, oh, itu memang something wrong kat lidah dia lah kan. Peria goreng, tak kisahlah peria steam ke, peria goreng ke, masak kicap ke, rasa peria pahit. Hilang pahit kalau goreng. Oh, teknik-teknik tu saya tak tahulah. Ada peria apa? Peria katak. Peria katak. Tak tahulah, itulah peria yang saya tahu. Peria itulah pahit, tak ada rasa. Tak ada rasa pula, tak ada bau tapi pahit rasanya. Alhamdulillah. Baik, hadis ini faedahnya apa? Memberikan teguran kepada orang mukmin yang tak baca Quran. Dia itab, dia satu celaan kepada orang mukmin yang tak baca Quran. Kita juga ajaib kalau adalah satu orang mukmin hafal Quran, selalu baca Quran, tiba-tiba mulut dia kaki maki. Dia takkan jadi seperti itu. Dia selalu zikir kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah, Subhanallah. Tiba-tiba dia maki orang. Benda tu tak jadi seperti itu. Kalau tak, dia akan masuk kategori buah apa tu tadi? Buah daun selasih gitu. Basil. Baik, jadi hadis ini celaan kepada orang yang tidak baca Quran, orang yang mukmin tidak baca Quran. Yang kedua, faedah daripada hadis ini, muslimat, Al-Quran memberikan kesan terhadap diri kita. Al-Quran memberikan kesan terhadap diri kita. Okey, tu sebut Nabi kata sebut ada rasa tapi tak ada bau. Maksudnya dia tidak ada nampak ciri-ciri itu mukmin. Pernah tengok tak orang rambut panjang tiba-tiba pakai seluar pun entah macam-macam, datang ke depan baca Quran sedap? Pernah jumpa? Dekat tempat saya tu banyak gitu. Pakai compang-camping gitu kan, rambut tak terurus gitu tapi baca Quran sedap. Yalah, mungkin dia itu pandai baca Quran tapi dia punya penampilan yang izzah itu pada luaran dia tu tak ada. Jadi kita mukmin ni kita kena jaga dua-dua. Dalaman kita kena jaga dan juga penampilan kita itu, izzah kita, kemuliaan kita juga kita kena jaga. Yang sesuai dengan keadaannya lah. Takkan nak pergi main bola pakai jubah gitu kan. Kenapa ni nak jaga izzah kemuliaan? Dia tak jadi macam tu lah. Pergi swimming pool pakai apa? Pakai jubah, pakai tak jadi. Dia sesuai dengan keadaan. Majlis ilmu ada keadaan yang sesuai dengan majlis ilmu dan begitulah semua sekali. Baik, al-hadithul khamis, hadith yang kelima. Sempat ni insyaAllah. Ajrul mahir bil Quran walladhi yatata'ta'u fihi. Orang yang lancar baca Quran dan juga yatata'. Kita sebut yatata' tu pun kita tahu kan, gagap-gagap. Yatata'u fihi. Okey. Yatata'u tu maksudnya dia kita panggil apa? Yatata' pelat ataupun dia susah
nak sebut. Apa? Ha? Gagap. Tapi ini ada gagap, ada yang semula jadi, tapi ada yang dia baru baca Quran, dia pelat, katalah dia itu orang Melayu ni, alhamdulillah dia punya lidah lembut sikit. Mungkin kalau yang orang-orang Arab ni dia pelat dia tu P tu kan. Kalau kita sebut people, dia sebut Bible. Bible. Dia macam pelat gitulah, pelat. Dia memang ada yang pelat semula jadi, ada yang dia itu gagap sebab dia tak pernah baca Quran. Kata dia baru masuk Islam dan pelat gitu. Itu yatata'u. Kita nak sebut perkataan ni pun susah. Yatata'u. Gagap-gagap. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safarah al-kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran wa fi riwayatin walladhi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal-lafdhu li Muslim wa ahli as-sunan wa ahli sunan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahir Melayu juga sebut orang yang expert, orang yang lancar, orang yang mahir baca Quran. Ma'as safarah al-kiramil bararah, kedudukannya bersama dengan safarah. As-safarah ini muslim-muslimat, kalau ada kitab itu tengok, safarah daripada perkataan safarah, sin alif farah. Kita sebut saya nak bermusafir kan, maksudnya kita nak pergi berjalan. Kenapa malaikat ini kategorinya safarah? Safarah jamaknya adalah, pluralnya adalah safarah. Macam perkataan katabah, katibun, penulis kan, dia punya jamak adalah katabah. Ini bahasa Arab sikit lah. Safar, maksudnya malaikat tu dia travel, memang tugas dia gitulah. Dia apa tak travel ni, bukan bersiar-siar, melancong-lancong. Dia kesana kemari lah gitu, safarah. Dikatakan kerana mereka itu membawa utusan Allah Subhanahu wa taala, safarah. Dan sebahagian menyebut malaikat kategori safarah ini adalah malaikat yang penulis pencatit kebaikan itu, pencatit pahala. Padanlah pun kan dia dapat seperti itu sebab dia selalu baca Quran. Dia mahir baca Quran, maka kedudukan dia seperti malaikat ini. Al-kiram, mulia, al-bararah, yang taat. Itu kedudukan orang yang baca Quran lancar. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi, dan orang yang baca Quran, pelat baca Quran. Dan Nabi terangkan tentang perkataan yatata'u itu pada hadis pada ayat berikutnya itu, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia baca Quran tu jadi payah mulut dia. Payah seperti mana saya sebutkan tadi, kerana pelat ataupun kerana dia tak biasa baca. Dia baru nak berjinak-jinak baca. Baginya dua pahala. Pahala apa? Pahala baca Quran satu, dan juga pahala kerana meraihkan penat dia tu, susah dia tu nak baca Quran. Kalau kita tengok hadis ini, mana dapat lebih? Yang mahir ke ataupun yang gagap baca Quran? Yang gagap baca Quran dapat dua. Yang mahir dapat dengan malaikat. Kalau macam tu kita buat-buat gagap, boleh dapat dua. Muslim-muslimat sekalian, ulama hadis ataupun pensyarah terhadap hadis tadi ini menyebutkan ini tidak menunjukkan orang yang gagap itu lebih baik daripada orang yang mahir. Kerana ma'as-safara kiram, walaupun kedudukannya itu bersama dengan, walaupun orang yang gagap itu dapat dua, tetapi tidak menunjukkan yang dua itu lebih daripada orang yang berada pada kedudukan bersama dengan malaikat. Satu. Yang kedua, kita dulu pun sebelum kita boleh mahir baca Quran, kita juga tak. Tapi kenapa kita boleh mahir? Kerana kita selalu baca. Kerana kita pergi berguru.
disebabkan kita punya mulazamah itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang lancar baca Quran bersama dengan as-safarah al-kiram al-bararah. Ya, dia memang, katalah dulu dia ponteng kafar gitu kan. Mak dia suruh pergi mengaji, dia pergi mandi sungai. Kemudian dia tak tahu gitu. Kain kawan dia tu pula daripada kecil taat, mak dia suruh pergi ngaji, dia pergi mengaji. Confirm dia dapat lebih. Baik. Dia tak tahu kat sini. Baik. Saya nak berikan satu pengajaran yang penting kat sini. Dia tak. Ini disebabkan dua. Pelat dia ataupun kerana dia itu tak biasa baca Quran. Ya tak kat sini bukan maksudnya adalah orang yang was-was baca Quran. Dia baru belajar tajwid, kena pula pelajaran hari itu makharijul huruf, makhraj huruf, dot kena apa? Kalau ikut buku tu lah Abdul Qadir Leong tu, dot itu kena berada pada gigi gerham. Kalau nun kena muncung, kena belajar pula ismam, kena dah tak mau kena gitu, dia pun jadi was-was. Dia kata aku ni ya tak, dia kata boleh dapat 2 pahala. Tak, hadis ini tak menunjukkan orang yang was-was baca Quran. Was-was baca Quran itu adalah penyakit. Kita berada di pertengahan. Kita baca Quran menunaikan hak huruf supaya tidak berlaku 2 lahan. Lahan, pernah dengarkan perkataan lahan? Lahan itu maksudnya adalah kesalahan. Kita ada lahnul jali, kesalahan yang agung besar, yang menyebabkan kalau kesalahan itu berlaku, perubahan makna boleh berlaku. Di antaranya membabitkan pertukaran huruf ataupun panjang pendek. Dan juga satu lagi lahnu al-khafi, yang tidak menyebabkan pertukaran makna dan tidak membawa kepada dosa besar. Contohnya adalah dengung tak dengung. Itulah. Jadi kita ni muslim-muslim dalam hadis ni berikan pengajaran apa? Takkan kita nak selama-lamanya tak. Kan? Kita sedar dirilah kan, dah umur dah 30 tahun, 40 tahun gitu. Masih lagi tak. Dia kena buat something lah kan. Ya, kesalahan lepas adalah kesalahan lepas. Tapi sampai bila nak ya tak. Kena usaha sampai boleh jadi mahir baca Quran. Baik. Jadi ini masukkan dalam hadis ini. Allahu alam. Boleh satu lagi ikut hadis. Kita lajak sikit boleh Sempat 10. Jam 10 minit. Baik, al-hadithus sadis. Jadi kalau sekali dah orang 10 hadis, kita perlukan 4 sesi lah. Jadi ataupun 3 sesi. Saya lebih suka baca santai gini lah. Kita tengok satu-satu huruf, kita ambil istifadah kan apa. Kadang-kadang saya suka juga sebut bahasanya. Orang yang mahir bahasa Arab dia lebih menghayati. Kita tak menafikan orang yang tak boleh bahasa Arab bukan tak boleh beragama, tak. Tetapi orang yang boleh bahasa Arab tu dia ada added value, dia ada nilai tambahan bila dia baca hadis dan juga baca Quran. Jadi kadang-kadang saya suka selitkan dari sudut bahasanya. Al-hadithus sadis, fadlu qiraatil Quran fi shalah. Fadl, kelebihan orang baca Quran ketika solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalfatin. Sebahagian riwayat sebut khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Qal fa thalathu ayatin yaqra'uhunna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalfatin ataupun khalifatin idhamin simanin, rawahu Muslim. Ta'liq komentar dia kata al-khalfatu an-naqah. Jumpa tak perkataan tu? Al-khalfatu ataupun al-khalifatu maksudnya adalah unta. An-naqah maksudnya unta. Al-hamil, unta bunting. Wa jam'uha, pluralnya adalah khalfat ataupun khalifat.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi. Adakah salah seorang daripada kamu suka bila dia kembali kepada ahli keluarganya? Ini merujuk kepada lelaki lah. Lelaki biasanya dia keluar untuk apa? Kita lah yang lelaki ni kan, keluar untuk beri nafkah, cari nafkah, beri nafkah kepada keluarga. Kadang-kadang ada rezeki, mungkin sekarang ni orang bergaji tak adalah kan, dia memang gaji monthly macam gitu. Tapi mungkin ada yang bisnes, mungkin ada yang kerjanya tangkap ikan, ataupun yang kita katakan bergantung kepada keadaan hari. Orang yang pergi tangkap ikan, mancing ikan, mungkin bila hujan tak adalah dia punya rezeki lebih hari tu kan. Jadi kadang-kadang orang yang balik ke rumah tu dia rasa susah hati. Yang lelaki lah terutamanya. Dia rasa susah hati macam mana nak bagi nafkah kepada ahli keluarga. Dia mungkin katalah dia tak kahwin lagi, macam mana nak bagi nafkah kepada mak ayah dia ataupun nak survive untuk hari itu. Jadi kadang-kadang ada sebahagian orang yang mencari nafkah ni rasa balik ke rumah susah hati. Dia tak ada rezeki yang dia boleh bawa bagi dekat ahli keluarga dia. Jadi Nabi kata, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli. Nak tak, suka tak kalau kamu ini balik ke rumah, bila balik ke rumah, antajida fi thalatha khalfat. Bila dia balik rumah tengok ada rezeki. Rezeki dia apa? Berupa 3 ekor unta betina bunting. Gembira lah kan. Oh, ada rezeki lebih kat rumah. Tiba-tiba datang ke rumah ada lebih rezeki. Unta bunting khalfat maksudnya unta bunting, idhaman, dan idhaman ni maksudnya, idham ni maksudnya tulang, tapi idham kat sini merujuk kepada dia punya kerangka tu besar. Maksudnya unta apa? Unta besar lah kan. Siman, gendut. Gemuk. Kita panggil gendut je kat binatang kan. Sama lah kan, gendut, gemuk. Manusia kalau gendut ataupun gemuk, aib. Tapi kalau binatang gendut gemuk, excellent. Gitu. Kita bahagia, kita tengok, oh ini unta ni sihat, dia makan lebih, dia selera. Ada sebahagian binatang dia besar tapi dia kurus. Keding, kecil. Bukan kecil, maksudnya dia besar tapi dia kurus. Kurus kering. Oh, besar tinggi tapi kurus kering. Ada pula yang kemetot, mungkin kecil tapi gendut ataupun gemuk. Ini tak. Nabi perumpamakan rezeki itu memang rezeki excellent, memang terbaik punya rezeki lah. Dahlah unta betina, bunting pula lagi, maksudnya ya boleh melahirkan, boleh produce banyak lagi, besar, kemudian berisi pula lagi. Kulna na'am. Ya, siapa tak nak kan? Sahabat pun nak juga dalam sudut dunianya. Kita pun semua nak. Walaupun kita mengaji agama, kita juga nak bahagian kita kat dunia supaya kita boleh hidup selesa, kita boleh makan benda yang baik. Sahabat kata, ya, kami nak. Sukalah kan? Balik rumah ada rezeki lebih. Para ulama beza pendapat tentang idza raja'a ila ahlihi. Sebahagian para ulama kata, bila dia balik rumah dia jumpa benda tu. Itu yang dimaksudkan Nabi. Dia balik rumah fikir apa benda lah nak beri rezeki dekat ahli keluarga ni. Tiba balik rumah ada rezeki tu. Ataupun sebahagian para ulama kata, idza raja'a ila ahli maksudnya dalam perjalanan dia tengah fikir nak bagi rezeki apa dekat anak bini dia ataupun keluarga dia, mak ayah dia. Tiba-tiba sebelum sampai rumah dia jumpa 3 ekor unta betina bunting. Ala kulli hal maknanya adalah complementary. Sebahagian mengatakan khalfat idhamin siman ini adalah pada tempat dia itu. Bukan maksudnya dalam perjalanan dia terjumpa. Sebahagian kata seperti mana yang Ibnu Hajar sebut, dia kata sampai rumah dia tengok, oh ada rezeki. Nabi kata, fathalathu ayatin yaqra'uhunna ahadukum fi salatihi. 3 ayat yang kamu baca pada solat kamu. Khairul lahu min thalathi khalfatin idhamin siman.
tiga ayat yang kamu baca pada solat sunat kamu, nanti kita akan pergi kepada hadis jangan jadikan rumah kamu itu kuburan. Salah satunya adalah dengan baca Quran, supaya rumah itu tidak sunyi daripada zikrullah, dan yang lain pula adalah solat. Jadi dia komplementari gitu. Nabi kata kalau kamu solat sunat dekat rumah, kamu baca 3 ayat paling kurang. 3 kat sini bukan menunjukkan 3 Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, Allahu akbar. Tak komplit ayat tu, 3. Dia hitung 3 kan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian dia komplit 3, dia rukuk. Tak. Hadis ini 3 sebab apa? 3 ini dia makna jamak, banyak. Kalau satu mufrad, yang kedua musanna, 3 kurang-kurang dia masuk dalam kategori jamak. Yang dimaksudkan adalah banyak baca Quran. Jamak banyak itu kurang-kurang 3 lah, boleh dianggap sebagai banyak. Tapi bukan maksudnya kena baca 3 terus Allahu Akbar terus rukuk. Nabi kata khairul lahu min 3 khalfatin azam. Lebih baik untuk kamu daripada 3 ekor unta betina bunting. Hadis ini menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan salah satu amalan yang berkekalan. Menunjukkan amalan yang berkekalan. Kita panggil sebagai apa? Al-Baqiyat As-Salihat. Amal-amal soleh yang berkekalan yang dibawa. Dia tak nampak lah, maksudnya takkanlah 3 ekor unta bunting sama dengan apa? 3 ayat yang kita baca dalam solat sunat. Kita tak faham seperti itu. Tetapi yang kita faham, 3 ayat yang dibaca ketika solat sunat ini adalah Al-Baqiyat As-Salihat. Amalan soleh yang berkekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan salah satu Al-Baqiyat As-Salihat. Nabi perumpamakan dengan unta bunting, betina bunting. Dan juga sekali lagi galakan untuk baca Quran ketika solat. Orang yang baca Quran ketika solat, kelebihannya ini. Tetapi orang itu tak boleh baca dengan baik kalau dia kosong. Kosong maksudnya apa? Tak ada modal. Kan budak tahfiz selalu sebut, itu engkau lah tasmi', dia kata hari ni tak ada modal lah. Modal tu maksudnya apa? Bacaan baru dia tu kan, yang dia simpan, modal. Jadi dalam masa yang sama, hadis ini juga galakan untuk kita menghafal Quran. Kan ada orang tua saya tengok, siapa entah, dekat Arab pun ada, dekat Eropah pun ada, orang yang umur 50 lebih, 40 lebih, dia baru start tu 40-50. Ada yang mu'alaf sekalipun. Hafal Quran habis. Bukan baca tau, hafal Quran khatam. Umur 40-50. Benda tu ya wujud, berlaku. Dan reality. Cuma itulah macam saya sebut tadi, dia kena tahan lah. Dia kena ulang banyak kali dan juga dia perlukan komitmen. Dia kena hafal Quran di samping kita baca dan juga kita amal. Mungkin satu hadis lagi kot Baik. Hadis yang ke-7. Target 10, tapi tak apa, ada kebaikannya. Hadis yang ke-7. Fadlul ladzina ya'maluna bil Quran. Kita sebut tadi sahibul Quran, dia baca Quran, dia mulazamah dan juga dia kena amal. Kelebihan orang yang beramal dengan Al-Quran. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamati. Yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamati wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi. Taqdumuhum suratul Baqarah wa Alu Imran. Wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amthalin ma nasituhunna ba'd. Qal ka'annahuma ghamamatan aw dhullatan sawdawan bainahuma syarqun aw ka'annahuma khirqan min tayrin sawaf
tuhajjani an sahibihima. Rawahu Muslim wa Ahmad wal ladhu li Ahmad. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kamathalil utrujah tayyibatit ta'mi wa tayyibatir rih wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kamathalit tamrati tayyibatit ta'mi wa la riha laha. Rawahul Bukhari. Ta'liq, komentar. Qala Ibnu Qayyim ahlul Qur'ani humul ladhi ahlul Qur'ani humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Ibnu Qayyim menyebutkan ahli Quran adalah orang yang alim, orang yang mengetahui terhadap Al-Quran tersebut, berilmu, wal amilun, dan juga orang yang beramal. Wa in lam yahfazuhu an dhahril qalb. Ini saya sebutkan tadi. Walaupun dia tak hafal, tapi dia selalu baca, dia tahu, kemudian dia beramal, maka dia boleh dapat gelaran ahlul Quran. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahli. Hatta Ibnu Qayyim sebut, hatta walaupun dia itu hafal Quran, tetapi dia tidak faham dan dia tidak beramal, falaysa min ahli, maka dia tidak boleh consider sebagai ahli Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas saham, walaupun dia menegakkan setiap huruf umpama tertegaknya batang anak panah. Maksudnya dia sebut ba tu memang betul-betul ba, macam orang Arab sebut dot, memang dot betul-betul. Walaupun dia baca sedap macam gitu, dia tak faham, dia tak beramal, dia tidak boleh consider sebagai ahlul Quran. Baik, daripada Nawas bin Sam'an, katanya, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Quran yaumal qiyamah, didatangkan Al-Quran pada hari kiamat. Wa ahlul ladzina kanu ya'maluna bihi, dan juga didatangkan ahlinya yang beramal dengannya. Taqdumuhum suratul Baqarah wa Alu Imran, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak akan datangkan orang yang baca Quran, ahli Quran ini, dan Allah sekali datangkan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW berikan gambaran tentang dua surah di antara surah yang teragung. Apa dia? Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Surah yang paling panjang, surah yang mengandungi Asma'ul Husna, surah yang cerita tentang kesesatan penyelewengan Ahlul Kitab, surah yang cerita tentang hukum hakam. Dua surah ini merupakan surah yang di antara surah yang teragung. Maka dua surah ini Allah Ta'ala akan datangkan dalam bentuk yang Nabi akan ceritakan. Kemudian Nawas bin Sam'an kata, Nabi perumpamakan surah Baqarah dan juga Ali Imran itu dengan 3 perumpamaan, yang mana perumpamaan itu aku tak akan lupa sama sekali. Thalathata amthalin ma nasituhunna ba'da. Dia kata Nabi perumpamakan Baqarah dan juga Ali Imran dengan 3 perumpamaan macam mana dia datang, bila ahli Quran. Dan dia kata aku tak akan lupa perumpamaan yang Nabi sebutkan. Al-Baqarah dan juga Ali Imran, nama lain baginya adalah Zahrawain. Zahrawain daripada perkataan Azhar, daripada perkataan Azhar. Azhar adalah muzakkar. Dalam bahasa Arab ada jantina, bahasa Inggeris juga ada jantina. Kalau dia, Melayu sebut dia je lah, dia perempuan, dia lelaki. Kalau Arab dia ada jantina, huwa, hiya. Bahasa Inggeris pun ada jantina, he, she. Jadi Azhar ini muzakkar. Dia punya muannas adalah Zahra. Jadi daripada Zahra ini Zahrawain, Zahrawan. Itu maksudnya adalah yang bercahaya. Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Baik, apa perumpamaan yang Nabi bagi? Ka'annahuma ghamamatan. Ghamamatan, Nabi kata, umpama yang datang dua Baqarah dan juga Ali Imran tu datang serentak tu umpama 2 awan. Kemudian Nabi sebut lagi, ataupun dia datang umpama zullatan saudawan,
dua awan hitam. Kan? Nawas bin Sam'an kata, aku tak akan lupa 3 perumpamaan Nabi bagi itu. Bainahuma syarq. Di antara keduanya itu dia ada syarq, gharb. Syarq, timur, gharb, barat. Maksudnya datang beriringan gitu kan. Au ka'annahuma hizqan min tar. Hizqan dalam riwayat lain disebutkan sebagai firqan, dalam bentuk gerombolan burung yang berbaris, yang mengepakkan sayapnya gitu. Maksudnya orang nampak tu, bila dia datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala panggil dia, Quran tu sekali datang dengan dia kan. Ya, kita tengok tu, Masya Allah. Maksudnya apa yang datang tu? Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Dia datang sebab apa? Sebab dia nak bela orang yang selalu baca dia, dan juga dia nak bela orang yang beramal dengan Baqarah dan juga Ali Imran. Ya, takkanlah kita faham dia ni beramal dengan Baqarah dengan Ali Imran je. Surah lain dia tak beramal. Tak, kita tak faham seperti itu. Kalau Al-Baqarah yang panjang tu pun Ali Imran pun dia, Al-Baqarah dan juga Ali Imran tu yang panjang tu pun dia beramal, yang lain tu confirm lah dia beramal. Tapi nak menunjukkan kelebihan Baqarah dan juga Ali Imran, dia datang tahujjani an sahibihima. Mereka ini pula, surah ini, dua surah ini akan berhujah depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela. Ini merupakan satu syafaat yang besar yang Allah Taala berikan kepada orang yang melazimi Al-Quran, Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Jadi pengajaran daripada hadis ini adalah tidak dipanggil orang itu sebagai sahibul Quran ataupun ahlul Quran, melainkan dia kena baca, faham dan juga beramal. Jadi Allahu a'lam, sampai sini saja saya kira. Saya juga ada urusan sebentar lagi. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk daurah kita yang pertama ni. Mungkin insya-Allah kita cuba sambunglah sampai habis. Kitab yang sangat menarik. Saya sendiri photostat, tak jumpa kitab yang dijual kat kedai. Dia dah bagi percuma gitu, kita download lah kan. Download, kita print. Jadi kita boleh baca, kita tengok. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya yang berbicara, manfaat, dan juga muslim-muslimat yang hadir datang mendengar pada hari ini. InsyaAllah sampai kita bertemu pada sesi akan datang. Masih di Baitul Salam lagi ya? Ke di Salak Selatan apa? Saya difahamkan kita akan berpindah. Mungkin pengurusi boleh sebut nanti. Tapi untuk Ramadan ni kat sini kan? Ya, mungkin kita akan berpindah ke satu tempat nanti, mungkin akan disebutkan. Mudah-mudahan semua itu memberikan kita kebaikan. Jadi itu saja muslim-muslimat. Dan esok ada daurah kan? Mungkin akan disebutkan. Dan juga kelas hari Ahad syurga neraka kita sambung. Kitab tu sikit lagi nak habis. Kita boleh habiskan dengan membaca tajuk. Baca tajuk insya-Allah 5 minit habis. Saya cubalah habiskan insya-Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.